Tapi hak kita dok tengok, jangan kok kita dah duduk sendiri pun kita dok tengok. Hak banyak sekali mendidik anak-anak semi-muslimat, dok lain dok bukan isi dia. Betul tak? Hak banyak sekali, yang banyak sekali handle rumah tangga. Kadang-kadang ada hari-hari kita dah sempat tengok ni. Mak baru ni buka sekolah. Siapa dia pergi tunggu sekali hari ya? Kadang-kadang macam mak dia, macam isi kita pula masuk sekolah. Dengan galah habis, dengan bekal, tekok apa semua. Cikgu ni bukan marah budak, marah rumah. Pasal duduk sekali dalam kelas kan. Dengan buku teks, belek apa semua, selesai cari buku surat, dia tunjuk ni. Tu kata pengorbanan seorang isteri, kita tak tengok benda tu. Kita tak tengok. Kita ada hari kita nak marah je. Sini muslimah. Kita tak pandang ke isteri kita buat banyak baik daripada kita. Tak ada mula. Tak ada mula lah baru kita nyasar Allah Rabbi. Sini muslimah. Tu spend sikit. Balik dia buat kerja dalam rumah, tengok dia pada belakang tu. Orang ni terbaik lah. Allah Ta'ala berikan kau ni orang ni terbaik lah. Tak payahlah cari kat luar-luar. Pasal apa muslim muslimat? Hak luar je pun kau boleh kita macam begini kau. Hak luar je pun comel pasal tak boleh kita. Tapi kau boleh kita, cari. Pasal hak ni dulu pun comel juga. Tapi pasal kita tak nak jaga lah. Kita duk komplain banyak sangat. Komplain kenapa komplain? Wah dulu comel guru yang tengok. Terabak dulu. Wah tak mok dia. Panggil gemuk. Mak, berasik gemuk. Panggil gemuk. Bodoh. Nabi SAW panggil dia begini dah. Ya, Humairah. Berapa tu? Yang pipi merah. Pipi merah. Jadi kita tengok bini kita. Kenapa nak panggil? Nak? Biar aku sebut. Darling. Terus dia panggil dia. Ini saya ajar untuk saya juga ni. Cakap boleh cakap tak ke? Tapi kalau bawa bini aku nak tahu betul-betul tengok dia. Kalau dia jangan ikut jahat dia tu. Tak buat semua. Tapi kalau di luar tak, kasar ni dia akan jangan tengok dulu lebih kat aku. Tapi nak sebab apa ni kena benda ni. Nak buat apa sebab pasal apa? Kita faham dah kan Allah Taala sebut dalam Quran, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi perempuan. Pimpin dia. Memang dia tersasar. Memang ada dah hari-hari tersasar. Kita sendiri pun pernah buat silap. Apatah lagi dia kita terima. Ruang dalam keadaan dia buat silap tu yang kira kita beri maaf. Dan jangan sekali-kali benda ni muslim-muslim. Kalau benda setakat nak waktu beri air mani ni, benda ni benda apa dah sangat. Sampai kita nak cari lubang lain, oh na'udzubillah min zalik. Kita nak waktu beri air mani ni sikit, 2-3 titik je. Dah lepas pada tu kita nyesal, walah aku ada bini di rumah tu. Ni barang halal dia yang aku cari benda haram buat apa? Ni Nabi SAW dia perlihatkan mana Isra' Mi'raj tu. Ada beberapa kalangan manusia duk makan daging mentah, daging busuk. Walaupun di sisi dia ada daging masak. Dia nak kiaskan apa dia ni? Ni bagi suami, bagi isteri. Dia ada dah suami, dia ada dah isteri. Tiba-tiba duk cari pula benda lain. Cari pula orang lelaki lain yang haram bagi dia untuk melunakkan nafsu. Mana mesti dia lain. Sebab kita didik semua, didik. Muslimin muslimat. Kadang-kadang kita silap tafsir. Kita ingat bila ada duit ni selesai semua masalah. Betul. Duit ni kadang-kadang dia menyelesaikan dia certain case. Beberapa case dan beberapa masalah dia ada penyelesaian dengan duit. Ada juga kadang-kadang. Tapi tak semua. Tak semua masalah boleh selesaikan dengan duit. Anda kata semua masalah boleh selesai dengan duit. Contoh, duit boleh beri kebahagiaan pada kita. Kita duduk bercakap bila aku ni ada duit banyak, duit boleh membahagiakan aku. Bermakna kita buat tidak macam itu. Kita meletakkan yang duit boleh membahagiakan kita, belum tentu lagi muslim muslimat. Anda kata duit boleh membahagiakan seseorang, maka ramailah orang senang-senang rena, orang kaya-raya senang dengan kata duit dia. Ramailah orang kaya-raya berbahagia. Tapi ramai juga kita dengar ada juga orang yang kaya dihidang kebahagiaan. Pasal apa? Bukan semua duit boleh beli. Bahagia mana boleh? Bahagia ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Bahagia ni anugerah daripada Allah Ta'ala. Mu ada duit banyak, mu boleh beli kereta mewah. Boleh beli? Boleh tak? Boleh beli. Nampak macam bahagia. Bahagia ke? Waktu dia dengan Allah Ta'ala. Mu ada duit banyak, mu boleh beli rumah. Boleh beli rumah tak ada mana kemampuan bagimu. Bahagia ke? Hak bahagia dia dengan Allah dia. Tapi muslim-muslimat kebahagiaan tu hak kita nak. Hak kita nak match, kita nak masuk dalam kereta kita, hak kita nak letak dalam tempat tinggal kita, rumah kita tu. Anda kata boleh beli bahagia tersebut, maka muslim-muslimat kita akan cari nilai duit untuk kita beli bahagia, kita letakkan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita. Hak ni tak ada. Yang hak ni dah bukan kata
Bukan kata barang yang dia beli. Hak ni semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ni dari tidak kena mohon daripada Allah. Sekiranya ada perselisihan antara kita dengan kita, Tuhan test cara gitu. Ni ujian kan? Dia kata ujian. Duduk anak 4 orang, 5 orang semua, tiba-tiba isteri ni, tiba-tiba suami ni tahu hati. Bila cek balik, bunyi telefon, saya ambil telefon masuk dari air. Jadi kita dengar apa semua. Dan nak tanya-tanya, sini Musmat, 3-4 kali dah. Dan makan penampu di pipi ni. Nak baik dah. Dalus kita seorang suami pukul isteri kita. Pada mana pun dia, Muslim-Muslimat belum lancar antara mana pun, cara nak ajar ada cara dia. Ni muka ni, Islam ni cuba jaga. Bukan kata muka manusia, muka binatang kita dia dah tapau. Muka binatang, muka kucing. Kucing duk curi ikan dia. Kita tapau dia. Pak. Kita duduk dia. Muslim-Muslimat haram boleh. Boleh. Dia kata nak ajar Ustaz. Ajar dia cara dia. Matlamat tidak menghalalkan cara. Dan apatah lagi muka bini kita. Ni. Nak tapau muka. Ini Muslim-Muslimat duk tapau muka ni. Kalau sahabat-sahabat ada dia, kalau Muslim-Muslimat ada kawan-kawan kerja di jabat agama. Oh, boleh dengar cerita dah. Macam-macam. Dok orang ni kadang-kadang ni menikah ni, Ina ni merah lagi. Ina ada alis juga di jari. Marilah jabat agama. Dok apa ni dok cerita-cerita ya Allah Rabbi. Yang cerita-cerita semua kadang-kadang kita boleh jumpa dalam drama. Sini Muslim. Saya kata ujian rumah tangga. Kita sebagai suami, Tuhan test kita dengan ujian begini. Dan betul tak kita sebagai isteri, Tuhan uji tak kita sebegini. Macam-macam. Itu ujian dalam rumah tangga. Dan kadang-kadang tak kurang juga Tuhan uji dengan cara yang lain. Cara kenapa tu? Anak. Nikah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tak dapat dia anak. Ada juga. Saya ada beberapa orang sahabat. Nikah lama, tapi tak dapat anak. Kita ada sabar lah dah. Sabar. Ini mungkin Allah Ta'ala beri ni yang terbaik lah. Sabar. Tapi macam kita sebut tadi, sabar bukan payah mudah dia sebut. Tapi payah nak tanggung. Dia kata dia rasa, macam saya ni orang lelaki saya dah risau. Tapi macam isteri saya dah tu, dia risau lah saya ni. Kalau saya buat apa pula tu. Oh dah dia takut saya ni pula. Oh dah, tak faham lah. Kalau kata saya tak faham, cerita lah sikit. Ya, saya bila dia lah, ni kau 10 tahun, 15 tahun dari anak ni. Oh, isteri saya pun jadi makin takut dia lah. Takut pasal apa? Tak faham lah. Aku tak faham cerita sikit dia. Dia takut saya ni cari orang lain. Oh, dia tahu awak tengah buat, cari orang lain. Buat masa sekarang ni alhamdulillah tak rasa lagi dah masa apa tak. Mungkin Allah Ta'ala beri yang terbaik, tak ada anak ni mungkin yang terbaik. Okay. Dan tu macam mana? Awak datang nak tahu saya. Dia tinggal ke perempuan syimat, bukan kata sini takut, kita pun takut lah. Dia kata datang nak tahu lah tak? Ini kata orang lagi, ni kata ujian. Ujian rumah tangga. Ada boleh anak. Anak boleh anak pun ujian tak? Ni kalau kau dapat anak. Dalam anak 5 orang tu, tiba-tiba tuan tak ada seorang cacat. Dan dapat anak cacat seorang. Dapat anak sindrom Down. Amat tak? Kau dapat dia anak. Tu tengok muka apa semua. Lahir tu 5-6 bulan apa dah muka. Oh, sindrom Down rumahnya. Jadi dia besar dalam rumah kita dengan keadaan dia. Kita ni jalan tu bukan marah Tuhan, tapi terfikir untuk masa depan dia. Dia ni. Aku ini aku ada tak apa dah. Abang aku ada tak apa dah. Boleh jaga tengok. Tapi abang aku tak ada bila-bila. Pasal apa fitrah Allah Ta'ala buat ni? Orang tua mati dulu. Jadi kita terfikir ni bukan nak marah Tuhan. Bukan nak ajar Tuhan. Tapi kita terfikir ni. Siapa nak jaga anak aku ni? Sini Muslimat jangan susah. Kadang-kadang Tuhan beri dia sekejap je. Tuhan kongsi kita dia sekejap je. Kadang-kadang doktor kita mati. Tuhan ambil dia dulu. Ada? Doktor kita mati pun. Okay? Doktor kita mati je. Tuhan ambil dulu dia ni. Dia kata cuma ujian tadi tu sama kita tanggupkan ataupun tidak. Kadang-kadang Tuhan hantar dia ni dalam rumah kita. Tuhan nak mentakdirkan kita ni. Tuhan nak ambil kelebihan daripada dia. Nampak dia macam kurang, cacat. Dan mental retarded. Allah Rabbi. Oh, dia satu tempat saya mengajar tu ada apa satu budak. Besar lah. Tapi dia jenis dia ni apa ni? Mental. Dia bukan gila, dia apa ni? Dia macam dia fikir budak matan. Makan sorok. Duk supaya ni. Inilah. Kita ni kalau baca dengan semayang ni, semabur ngomong. Maka kalau saya tahu dia saya baca surah-surah pendek je. Kalau ambil surah-surah panjang jadi semabur, ayat terlekat kapal ayat ni, nak belakang. Tak,
dia orang belakang duduk, dia pergi bola tangguh, dia semeh ya. Nah, bukan orang tengok tegur-tegur kau. Dia baca wadduha wal laili iza saja. Bunyi belakang. Ma wad bunyi belakang. Ma wad bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili bunyi belakang. Dia kata Allahu akbar. Kenapa? Ada orang ni dia tak boleh bunyi belakang sikit je. Senyum teman-teman. Ni ada. Kau mesti bangun apa semua. Aduh. Dah. Kita bayang kalau kita duduk jadi mu'ayyur dia tu. Bawa pergi mana-mana kau orang bila orang tanya. Ni anak apa? Dalam keadaan itu. Aduh. Ni kata ujian ni. Ujian Tuhan beri kita kena tanggung. Senang-senang sambung. Kadang-kadang tu dalam betul-betul orang lain Tuhan tanya dalam rumah tangga dia. Dan kadang ada juga Tuhan tanya kita sendiri. Mana juga? Semalam kuliah semalam di Kelang semalam dia. Pada puteri Kelang semalam. Dia. Saya duduk kuliah tu lepas mandi je. Masuk satu sahabat, satu hamba Allah Taala. Wheelchair. Main kuliah wheelchair semalam. Dia. Masuk dengan wheelchair, dengan tarik. Saya duduk tengok kita pun bila duduk kuliah tu kaca sekejap. Bukan di kaca kita, pandangan dia di kaca sekejap. Pasal apa kita tengok dia usaha sendiri dengan tarik pintu. Dan kita pula rasa someng sikit hati tu. Pasal apa duk tengok nak jerit dengan kuliah. Tolong kau nak masuk tu. Bukan kata gitu kan. Belok pula tempat masing-masing. Dia boleh tengok saja je kawan tu nak masuk. Tarik pintu dengan wheelchair sebelah tangan nak pegang roda, sebelah tangan nak tolak pintu. Tak Allah. Senang-senang dia usaha-usaha boleh masuk dia pun. Masuk apa semua, ambil angle tengok-tengok masjid. Kita kuliah boleh tengok apa semua. Allah Rabbi. Habis kuliah, dia jumpa dia sekejap. Cakap-cakap apa semua. Senang-senang dia terlibat kemenangan. Dia cerita, Ustaz saya kena start dulu. Saya lupa dah berapa lama dah. Cuma dia cerita Ustaz saya kena dulu petang puasa saya kena. Esok puasa hari ni saya kena. Kena keluar waktu kerja. Keluar waktu masa pagi waktu kerja. Sehari sebelum puasa. Betul-betul. Bukan petang puasa. Dia kena sehari sebelum puasa. Pagi. Dia kata Ustaz saya koma sebulan saya koma. Baki-baki tengok saya ada masalah di belakang tulang. So dia panggil masalah tunjang tulang belakang. Sini masalah. Paralyze lepas ke bawah. Kita duk tanya umur berapa. Dia 2 tahun dia saya. Saya memang muka bersih je. Muka bersih, nampak baik apa semua. Macam mana dia lah. Sebab bila kita tengok orang kena uji ni, kenapa mulut dia tadi? Dia nak buat apa dia? Dia nak kata apa? Dia nak ada padang muka. Sudah kita kata apa? Betul sama. Saya pun semua tu. Dia sabar. Dia tengok saya di sini. Mungkin ni yang terbaik bagi saya. Duduk cakap gitu ni kita dia rasa lain macam. Bila kita kata dia sabar. Bila kita kata dia tu sabar, dia senyum tengok saya. Senyum tu senyum. Saya percaya yakin senyum itu ikhlas semua. Dia senyum tengok saya dengan pakai dia apa semua tangan ditanggung di wheelchair tu. Dia kata apa? Dia kata dia tengok kaki dia. Ini mungkin terbaik untuk saya. Allah akan beri terbaik untuk saya. Kita ni duduk ramah dan dia ni. Ni orang dia boleh Tuhan test dia masa tu dia tahu. Kalau Tuhan dok test dia mungkin masa tu dia tak tahu. Bukan kata dia orang lain pun. Kita ni kalau Tuhan dah uji kita senang-senang. Kita ni nak lupa Tuhan masa bila? Time bila kita ni payung nak ingat Tuhan masa bila? Nah, sehat. Dan kita payung ni nak ingat Tuhan. Jadi bila Tuhan test kita ni dengan sikit sakit, sikit masalah, mungkin time tu kemudian dengan Allah Ta'ala. Dan kemungkinan dengan test dengan juga ni. Hadis itu aja. Dan dia kata apa? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Yang sesiapa Allah Ta'ala beri, sesiapa dia Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, maka Allah Ta'ala pasti akan musibahkan dia. Benda ni kita dah baca ni. Dan benda ni lah kalau walaupun hadis ni satu rangkap je, lebih kurang 2 baris je. Orang dia baca gitu je. Tapi kalau kita baca, kita hurai, kita duk tengok apa yang terjadi keliling kelalang kita ni, kita nampak betapa Allah Ta'ala ni dia beri something nampak macam worse. Tapi di sana tu mungkin ada benda yang terbaik. Konten kita dengan ada kecacatan pada kita, mungkin dengan kecacatan ni dah jadi satu starter untuk kita ni bermandi kasih dengan Allah Ta'ala. Duduk dalam keadaan senang kita tak tahu. Tuan test seseorang maksudnya dengan penyakit. Mungkin dengan sebab penyakit hari itulah, di situlah bermula dia.
Dia kata pergantungan kepada Allah Ta'ala. Dengan senang ni belum tentu lagi. Sebab tu hari ni kita boleh akad Ibu Jari kalau ada orang senang-senang, duk mari, duk parking kereta dia besar-besar tu, mari boleh semayang. Mari ni muslim-muslim. Alhamdulillah ini. Dakwah ini menyeluruh. Dan dakwah ini menyeluruh. Alhamdulillah. Sebab tu saya pesan semua pada semua dah. Dakwah ni bukan nanti ustaz je, semua orang. Main peranan belaka. Kita sebagai manager tempat kerja kita ada sikit kefahaman agama. Kawan-kawan kita pula. Kawan-kawan kita sama level dengan kita lah. Manager-manager pun semua. Ketik je orang. Malah ni alhamdulillah seorang tu ada ustaz dia orang ni. Ajak dia orang saya. Memanglah mula-mula banyak dia jadi dulu. Ustaz daripada mana? Daripada Mamang. Oh. Ustaz tua ke muda? Tua dah tua, muda, budak-muda. Ngam-ngam siul dah. Saya kerja lepas hari. Lepas dia boleh buka apa? Lepas maghrib lah. Semayang maghrib dulu. Kita semayang maghrib dulu di surau di Mong. Oh, lepas maghrib. Kalau air semayang dulu kat rumah boleh ke? Depend lah. As long as you mari dah, you datang lah. Oh, okey. Jadi kuliah ni lama ke sekejap ke? Tanya lagi ni. Lepas tu orang malam, mungkin dia jauh, dia lama kot. Mungkin 9 lebih. Oh, okey. Lepas tu hari kuliah dia makan ke? Kata tak payah mari lah senang. Masa soalan tu banyak sangat. Tapi nak sebut apa? Ni, kita duduk pikat, terutama ni sahabat-sahabat kita ni. Kita duduk ni bukan mari-mari dulu ni. Dulu pun kita di approach oleh sahabat-sahabat, duk mari-mari semua. Mungkin masa tu, satu masa dulu kita ni ada ni. Ada ustaz yang menjadi starter point dia. Dia dengan satu kuliah ni. Dan hari ni dia regular dah dengan kuliah-kuliah ni. Bila orang tanya dulu, ataupun nanti orang tanya dah dia ingat balik semula. Aku ingat dulu ustaz ni, dulu ni. Starter bagi aku dengan kuliah ni. Yang hari ni aku regular dengan kuliah. Cuma hari ni kita tak bila kuliah ni, kita kuliah ustaz tambahan lagi. Tapi dia jadi satu panel ataupun pendorong bagi kita ni. Untuk kita mula dengan Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala. Semi muslimat. Ada orang dia lalui mana gini. Tak ramai daripada kita ni, turun mari gini dah. Tak ada. Kebanyakan catat, kita punya catatlah kita. Duduk naik atas bawah itu. Tak ramai kita ni, catat itu kita duduk di video statik video je. Tak ada. Tak ramai. Kebanyakan naik turun. So bila naik ni, biasa alhamdulillah syukur kita masa tu, masa down. Masa down, dia ingat balik Allah Ta'ala, ya Allah beri kekuatan pada aku ni. Yang masa Allah Ta'ala kita nak maju ada Allah Ta'ala. Masa tu Allah Ta'ala beri kita satu sumber kekuatan daripada kita semayang-semayang, daripada ibadat kita ni, supaya segala ujian Allah Ta'ala kita tahan. Ya? Maka hadis yang perlu kita baca tadi, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Sesiapa Allah Ta'ala musibkan dia, apa Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala nak menghendaki kebaikan ke atasnya, maka Allah Ta'ala pasti yusib minhu, Allah Ta'ala akan musibahkan dia. Macam saya pernah buat contoh juga. Dan kita sebagai suami, kita ada seorang isteri. Isteri kita tu tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan yang dia tu budak berpengam dengan mak mertua kita. Mak mertua dia lah. Mak kita, orang belakang semua. Ustaz ke mana? Nikah dia, isteri tak suka kepada mak tua dia. Mak juga tak tahu nama. Derita dia tu hanya tahu. Mak kita perempuan, isteri kita perempuan. Kasih sayang mana boleh tukar. Kita sayang bini kita sayang mak kita, lagi kita sayang. Pasal orang yang melahirkan pun yang dah nak kapur. Dan tu pada masa yang sama dia nampak macam ada pertemuan apa tu? Kasih sayang. Dia duduk tanya ni mana lebih mana kurang. Bila duduk mari hari palau, kita duduk defend mak kita. Lalas sekali dia tinggal satu soalan pada kita. Abang saya nak tanya awak saya tanya mak awak. Dia kata, pasal apa soalan ni keluar ni? Tak pasal saya duduk tengok awak duduk. Ni benda ni jelas dah nampak mak awak yang silap. Pasal apa awak pertahankan? Sini muslimat. Mak kita, takkan kita nak dengar orang kata duduk. Walaupun kadang-kadang silap tu datang daripada mak kita. Betul tak tu? Orang nikah dia tahu ni. Tapi taklah bermakna kita nak menyalahkan isteri kita. Tak juga. Cuma benda ni kita nak biar dia tu terapung je. Tak nak terapung. Lepas satu daun, dia terapung hanya itu je. InsyaAllah kalau datang tengok lagu mana. Kalau dia turun terapung, insyaAllah kalau dia tengah lagu, soalan dah. Depend. Tapi nama kata kita nak selang daun tu, biar kita guna, apa?
Mak kita pun kita nak jaga, isi kita nak jaga. Tapi bila berlaku pertemuan itu, kita dah tanya ni. Bini kita dah tanya kita, abang sayang saya ke sayang mak? Maksudnya macam mana? Kenapa kita nak jawab tu? Bolehlah kata, kalau kita dah nikah. Tak apa, bini boleh cari. Dah, mak aku seorang je. Boleh ke kata gitu? Bolehlah kata. Tengah panas. Nung anak-anak nak kira mana? Anak-anak nak kira mana? Ni, berlakulah perceraian apa dia? Orang puan ni jenis tangga mana pun dia takkan anak. Dia boleh hilang suami dia. Tapi anak ni tak mahu. Dia tak kahwin kita. Saya apa? Laki apa? Tak ada apa. Maklum semua. Dia kata gitu. Tapi anak aku tak kahwin kamu. Betul. Kita pula anak kita sayang tak tu? Sayang lah. Memang kita sayang pun. Takkan kita kahwin ke dia? Tak. Kita buat silap. Dia silap lah kita dari segi pilihan tadi. Saya macam panas. Dia kata dia panas. Tengah panas. Kita sayang mak kita. Sayang juga isteri kita. Sayang juga. Tapi kata ni kata ujian. Bila mari ujian tadi, kita ni lost. Lalas sekali apa dia? Allah Ta'ala juga tempat ini. Ya Allah, beri kekuatan pada aku, Ya Allah. Lembut hati isteri aku, Ya Allah. Dan lembut juga hati mak aku. Opan sama opan dia. Mestinya macam nak cerita ni. Nak cerita, nak nikah seorang lagi. Nak cerita kata madu, boleh baik dengan madu. Macam cerita madu 3 tu. Pengambil pun dia buat contoh dalam cerita madu 3 tu. Orang nikah lebih pada seorang ni, jangan lari pelawak. Tak, tu cerita lah. Fakta sebenarnya Allah makna. Tapi tu kata cerita. Orang nikah lebih pada seorang ni pengambil dia buat contoh cerita dia. Cakap lemah. Cakap tu pelawak lemah. Tak pengambil kan tu cerita. Bini yang pertama nama apa? Kita tengok kan? Nama apa tu? Saya ingat lah. Nama apa? Cari butang baju tu. Pak. Ini macam mana? Balik-balik cari butang baju. Minta butang baju ni kata orang lelaki. Yang dia buat cerita comel je. Nak cari butang baju budak je pun. Last sekali cari apa? Faham? Dia main baju. Lagi panggil naik apa semua. Dia tanya butang bah. Mana butang baju apa? Dia tanya pula nak pergi mana tu? Nak pergi keduri kahwin. Siapa yang kahwin? Jamil. Jamil yang kahwin. Nama dia petik. Nama dia dah petik lah. Lala kali dia ke mana? Dia tanya pula ni Jamil pun dia. Orang perempuan mana tahu lah. Nah? Orang tu sibuk main maju ni. Ni Jamil tunggu saya kat aku. Pak, minta baju ke mana Pak? Dia tanya soalan sama je. Dia tanya muslim. Lala sekali nikah juga. Lawak dah situ. Lawak dah situ. Balik sekarang kena karang pula pelawak lagi. Pelawak. Duduk. Kenal pula seorang dia. Siapa dia nama? Cik Rohani. Ustaz pun tengok. Takkan dia nak tengok. Rohani anak siapa dia ni? Anak Pak Ali. Pak Ali apa tu? Ada makna tu. Tak habis-habis ada makna dia. Sini Musman. Ropi jadi masa pergi negeri mengisik dia. Sini Musman. Pengambil dia buat kampung tu comel dia buat satu kata benda. Kemungkinan dah. Besar kemungkinan kebanyakan kita ni begitulah. So nak cerita hak nikah seorang, dua tu cerita besar. Bukan saya kata semua orang nikah lebih ni pelawak belaka. Tapi gitulah kebanyakan. So hak ni bukan kata ujian isteri sama isteri. Hak tu kira besar tu. Ni ujian kita dengan mak kita. Isteri kita dengan mak kita. Tidak. Hak tu pun dah ringan. Orang puan lah dia. Dia salah faham lah tuan. Jadi mak kita ni, kita dengan mak kita tak apalah kita berpuluh tahun dah. Kita keluar ni dia mak kita. Kita faham lah perangai dia lagu mana. Kadang-kadang dia cakap ni lepas je. Ada jenis gitu. Mak kita kenal lah perangai dia lagu mana. Kita mari di rumah dia. Mari dah. Nak kena nasi mampu lah tu. Kita anak dia apa lah. Baik kan? Ni bini kita. Tak pula bini kita baru kenal. Baru nikah ni. Balik sekali dia mak kita duduk sama lepas itu je. Balik nak kena nasi mahal tu lah tu. Gitu lah. Salah. Ni muka bini kita gabung dah sebenarnya. Lagi salah apa semua tau. Ada dah korea makan tu. Masa dah. Ni makan tu semua. Dah kata main tangan kosong gitu dah. Dah bawa apa-apa pun. Bawa pisang ke tak ada. Allah Rabbi. Kita tidak makan. Abang dia bawa saja je. Makan. Dua kali dah apa muka. Tadi dia tanya apa? Makan lagi tinggal kodok itu. Waktu ni dah pula dia masuk pinggang apa semua. Bakal balik tembok itu. Kita ni duduk gelap. Ni 3 kali dah lapuk muka.
Duk makan nasi apa semua tu. Ya, makan ya. Ni, bini kita ni. Makan itu ya. Banyak lagi je. Makan sikit je. Makan. Ya, tak. Blok kita ni. Kita yang blok orang lelaki tak boleh tahan dah. Masakan mak kita dengan masakan bini kita. Pada orang perempuan jangan pelik kalau nikah-nikah suami ni turun berat lagan. Ni apa tu kau selera. Boleh-boleh tak nikah ni isteri ni jenis negeri lain. Suami orang Terengganu ni regular dengan apa? Dengan singgangnya, dengan kukuh budunya semua. Nikah pula orang ahli utara tu. Nikah pula anak Mami. Bukan anak Mumia, anak Mami. Nikah dengan Mumia, cerita lain pula. Anak Mami. Dia sebab lain ni. Dia duk main dengan kacang dalnya. Dia duk main apa ke? Duk main sekali dengan nasi apa tu? Nasi kandang, menyangkau itu. Kalau kena tu comel. Kalau sedap pun duk berapa itu mana? Duk berapa? Kita duk main garau-garau. Boleh makan bang? Sedap bang? Sedap bang? Sedap. Macam bang ni nak duk suruh dia. Kita ni makan je. Tak apa-apa. Minggu ni. Makan-makan telang tu je. Main tengok. Telang duk suruh air. Pasal apa? Bukan selera kita. Boleh sehari 2 hari boleh dah. Duk main tombol telang benda ni. Ada hari sekali jual laku kan. Esok buat singgang sekali apa tu? Singgang payah mana? Kita ni masak apa pun tak nak. Duk bebek gaji pula. Mesti ingat ni semua dekat leceh lagi ni. Tak apalah makan lah. So boleh balik rumah-rumah kita dia pegang ni. Baru ni aroma singgang tu. Bini kita atas rumah kita duk ingat. Budu ni duk kenyih ke budu ni. Budu cat tereng. Tahu cat tereng? Budu cat tereng. Tebuk tereng pun dah macam tu. Ni, pasal apa perlu kat sini? Macam mana video ni? Ni, duk lagi. Dia ni baru dadah nak makan nasi baru. Kita 2 kali dah letak. Makan semua. Semua. Bini dan tu buat cuma. Puan ni mudah kata jealous tu. Laju je makan sini. Kat rumah sana makan pun suara dengan air tak duk bebel kita pula dah. Apalah ya. Ni tamu tak makan singgang. Kita duk bebel duk pujuk dia ni. Sini macam-macam. Ni mak kita dengan dia pula jadi apa semua. Nak sesah masalah semua. Nak sesah masalah hak ni pun kita sayang, hak ni pun kita sayang. Yang akhir jalan ke mana kita tak nak buat. Kita ni terkepit-kepit di tengah-tengah. Terkepit di tengah. Mak pun kita sayang, bini pun kita sayang. Pasal apa? Ni 2 orang ni yang banyak berkembang dah. Dan dia dah orang penting dalam hidup aku ni. Kita sebagai suami dia. Kita sebagai suami ni kenapa orang penting dalam hidup kita ni? Selain pada Allah Ta'ala dan Rasul. Mak, ayah, dan betul isteri, anak-anak. Betul? Ada anak lain. Yang ganggu kita ni bangun pagi, pergi kerja tu, kadang-kadang dorok subuh sikit-sikit pun. Bangun juga pergi kerja, anak-anak. Dia tengok anak-anak aku nak makan, isteri aku semua ni. Jadi kita ni, dia orang jadi sumber ilham bagi kita. Untuk kuatkan lagi kita ni, dalam hidup akan muka bumi ni. Sini bersama. Tuan teh masa tu kita, lost kita. So masa lost tu lah kita nak sumber balik kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong bersyukur masalah itu. Aku tak ambil deraka pada mak dan ayah aku. Dan aku tak ambil juga ni sia-siakan isteri aku. Betul ni. Aku terkapit di tengah-tengah. Sebab siapa biasa kena dia tahu benda ni. Masa tu hilang punca dia tahu. Takkan aku nak cerai isteri aku. Dan betul takkan aku nak buang keluarga aku. Ni keluarga aku. Belagak sampai ke ekor 2 apa semua. Takkan aku nak buang. So masa ni lah ada lain dah bukan. Allah Ta'ala Nabi SAW kata apa tadi? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Sesiapa dia Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, maka Allah Ta'ala akan musibah. Musibah kita tadi dalam bentuk sedemikian. Tapi apa yang pasti muslimin Muslimat Sayyidina Umar sendiri pun pernah sebut. Umar kata aku bersyukur pada Allah Ta'ala ni. Pasal apa? Sepanjang aku ni agama Islam, Allah Ta'ala uji aku dengan ujian sedemikian je. Allah Ta'ala tak pernah uji aku berkaitan dengan iman. Tu kata Sayyidina Umar di paling iman dia takut tercabut iman. Sebab tu dia syukur Tuhan uji ni dia antara dia Tuhan uji Sayyidina Umar ni. Tuhan uji Sayyidina Umar dapat isteri bayi beleteh. Ya Allah. Umar ni lebih muslimat. Sehingga sebut dalam riwayat dia kata apa? Setiap lorong yang dilalui oleh Umar, setan akan patah balik semula. Setan tak akan lalu jalan Sayyidina Umar. Tiba-tiba setan hak takut Sayyidina Umar tu, bini Sayyidina Umar tak takut Umar. Ni kata Umar. Power dia. Power Umar ni. Setan pun takut Sayyidina Umar. Ni, bini dia tak takut dia. Kena baca kan? Kata riwayat cerita tu. Orang nak main ngadu dia.
Dalam-dalam itu kena bebek, umar berubah. Dia ingatlah, umar pun kena bebek, apa betul lagi aku ni.